Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Rancang Kewangan Keluarga. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Rancang Kewangan Keluarga ini terdapat pada muka surat 172 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata pemberi, kata penguat dan kata bantu. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menggunakan sekurang-kurangnya dua kata tugas iaitu kata pemberi, kata penguat dan kata bantu dalam sebuah perenggan mengikut konteks mengenai rancang kewangan keluarga. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya dua kata pemberi, dua kata penguat dan dua kata bantu yang sesuai ke dalam sebuah perenggan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai rancang kewangan keluarga. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menggunakan sekurang-kurangnya dua kata tugas iaitu kata pemberi, kata penguat dan kata bantu dalam sebuah perenggan mengikut konteks mengenai rancang kewangan keluarga. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya dua kata pemberi, dua kata penguat dan dua kata bantu yang sesuai ke dalam sebuah perenggan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai rancang kewangan keluarga. Bagaimanakah murid-murid merancang kewangan? Ya, tentunya murid-murid perlu merancang kewangan dengan bijak supaya tidak menyesal dan tidak rugi pada masa akan datang. Di sini Cikgu Afan ingin kongsikan cara-cara perancangan kewangan yang sebaiknya dilakukan oleh murid-murid. Oleh itu kita lihat yang pertama, kita mestilah melakukan amalan menabung wang ataupun menyimpan wang di rumah maupun di bank. Namun begitu, amalan menyimpan wang di bank adalah lebih selamat berbanding menyimpan wang di rumah. Jadi, duit tersebut dapatlah kita gunakan pada masa akan datang untuk situasi kecemasan ataupun memerlukan wang. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua di bawah itu, kita mestilah merancang kewangan dengan bijak, iaitu merancang pembelian barangan supaya tidak boros dan tidak membazir. Pastinya apabila seseorang itu melakukan perancangan pembelian barangan, seseorang itu dapat mengelakkan duitnya habis. Tentunya ia akan merugikan seseorang. Seterusnya, kita juga mestilah bijak merancang kewangan iaitu dengan melakukan pelaburan wang di pusat pelaburan yang diiktiraf ataupun yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia iaitu BNM. Pastinya perkara ini dapat menguntungkan para pelabur. Elakkan daripada menyertai skim cepat kaya untuk mengelakkan duit kita akan hilang dan menjadikan seseorang itu akan rugi kerana ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab iaitu oleh pihak skim cepat kaya tersebut. Akhir sekali, kita juga mestilah melakukan amalan kebaikan dengan bersedekah. Pastinya amalan tersebut dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada individu yang bersedekah dan juga kepada
penerima sedekah tersebut. Elakkan daripada sikap kedekut, iaitu tidak mahu bersedekah kepada orang lain. Tentunya apabila penerima sedekah ini menerima wang daripada kita, tentunya dia akan dapat lebih gembira dan juga dapat mengurangkan beban kewangannya. Tentunya kepada umat Islam mestilah kita berzakat untuk memastikan wang yang kita simpan itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita mestilah merancang kewangan dengan sebaiknya untuk mengelakkan daripada kerugian dan penyesalan pada masa akan datang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Murid-murid, mari kita mengenali kata bantu pula. Kata bantu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kata bantu aspek dan yang kedua, kata bantu ragam. Kita mahu melihat dan menjelaskan kata bantu aspek terlebih dahulu. Untuk pengetahuan murid-murid, kata bantu aspek ini terdapat tiga bahagian, iaitu merujuk kepada sebelum, semasa dan selepas. Kita lihat yang sebelum, contoh kata bantu aspek bagi sebelum iaitu belum dan akan. Maksudnya, sesuatu perkara itu belum dilakukan oleh seseorang dan pastinya akan dilakukan oleh seseorang pada masa akan datang. Seterusnya, kata bantu aspek semasa iaitu kata bantunya masih, tengah dan sedang. Maksudnya di sini, sesuatu perkara itu sedang dilakukan oleh seseorang dan perkara yang dilakukan tersebut masih ataupun sedang dilakukan. Jadi, kita lihat kata bantu aspek iaitu selepas. Maksudnya di sini sesuatu perkara itu telah pun dilakukan oleh seseorang ataupun perkara itu sudah pun dilakukan oleh orang lain. Jadi contoh kata bantu aspek bagi selepas iaitu pernah, telah, baru dan sudah. Seterusnya kita beralih kepada kata bantu ragam. Kata bantu ragam ini merujuk kepada sikap seseorang ataupun ragam mengenai sesuatu perkara bagi seseorang itu. Jadi kita lihat contoh perkataannya mahu, ingin, hendak, pasti, perlu, mesti, patut, boleh, mungkin, dapat, harus, enggan dan wajar. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami dan menjelaskan jenis-jenis kata penguat ini. Untuk pengetahuan murid-murid, kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Maksudnya ialah untuk kita nak mengukuhkan lagi lah maksud kata adjektif ataupun kata sifat lah. Dan kita lihat jenis-jenis kata penguat. Kata penguat terbahagi kepada tiga. Kita lihat kata penguat yang pertama iaitu kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Contoh, terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Ini ialah kata penguat hadapan kerana kata penguat hadapan ini berada di hadapan kata ataupun frasa adjektif. Contohnya, terlalu pandai. Terlalu ini merupakan kata penguat hadapan. Pandai itu ialah adjektif. Maksudnya terlalu itu terletak di hadapan kata adjektif. Contoh lain, paling comel. Paling kata penguat hadapan dan letaknya di hadapan kata adjektif iaitu comel. Dan kita lihat kata penguat yang kedua iaitu kata penguat belakang.
Kata penguat belakang ialah kata yang letaknya di belakang frasa adjektif. Tadi kita membincangkan kata penguat hadapan. Sekarang kata penguat belakang. Maksudnya letaknya di belakang pula frasa adjektif. Contoh, sekali, benar, nian dan betul. Contohnya, besar sekali. Kan? Besar itu ialah kata adjektif. Sekali itu ialah kata penguat belakang. Mestilah berada di belakang kata adjektif. Contoh lain, di situ bijak benar. Bijak itu merupakan kata ataupun frasa adjektif dan benar itu merupakan kata penguat belakang dan mestilah berada di belakang kata adjektif tadilah, bijak benar. Dan kita lihat kata penguat yang ketiga, iaitu kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah kata yang letaknya di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Maksudnya di sini, kata penguat bebas ini bebaslah. Boleh letak di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Maksudnya bebas. Suka hati dia lah kan. Istilah begitulah. Dan kita lihat contohnya amat, sangat dan sungguh. Dan contohnya ialah pandai sangat. Boleh. Ataupun sangat pandai. Boleh. Tiada masalah. Contoh lain. Buruk amat. Amat buruk. Maksudnya amat ini boleh duduk di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata penguat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita baca dan fahami jenis kata pemeri di sebelah ini. Baiklah, di sini cikgu sudah tunjukkan jenis kata pemeri, iaitu ialah dan juga adalah. Kita lihat kata pemeri ialah di sini digunakan di bahagian hadapan kata ataupun frasa nama. Jadi di sini untuk pengetahuan murid-murid, kata pemeri ialah digunakan untuk kata nama ataupun frasa nama dan mestilah berada di hadapan. Di bahagian hadapan kata nama ataupun frasa nama. Jadi kita lihat contoh ayat di sini supaya murid-murid lebih memahami penggunaan kata pemeri ialah. Lihat di situ, pemuda itu ialah abang saya. Lihat di situ ialah merujuk kepada kata pemeri ialah dan abang di situ yang cikgu warnakan dengan tulisan yang berwarna hitam merupakan kata nama. Dan kita lihat ayat yang kedua, nasi lemak ialah makanan kegemaran saya. Ialah merupakan kata pemeri dan makanan yang tulisan yang berwarna hitam itu merupakan kata nama. Jadi di sini ialah digunakan di hadapan kata nama iaitu makanan. Dan kita lihat kata pemeri yang kedua iaitu adalah. Adalah digunakan di bahagian hadapan kata ataupun frasa adjektif dan kata ataupun frasa sendi nama. Maksudnya, kata pemeri adalah ini digunakan khas untuk dua perkara ini sahaja iaitu kata ataupun frasa adjektif dan lagi satu kata ataupun frasa sendi nama. Maksudnya, mestilah berada di hadapan kata adjektif ataupun frasa adjektif dan mestilah adalah ini berada di hadapan kata sendi nama ataupun frasa sendi nama. Jadi di sini kita lihat contoh ayat yang cikgu sediakan dalam kotak yang berwarna ungu itu supaya murid dapat memahaminya dengan lebih terperinci. Jadi kita lihat ayat yang pertama, senaman adalah bagus untuk kesihatan kita. Adalah cikgu gariskan di situ merujuk kepada kata pemeri. Bagus. Bagus yang berwarna merah itu merupakan kata adjektif.
Jadi di sini adalah digunakan untuk kata adjektif dan berada di hadapan kata adjektif pandai. Seterusnya kita lihat ayat yang kedua. Majlis itu diadakan oleh ibu adalah untuk meraihkan kejayaan anaknya. Adalah cikgu gariskan di situ merujuk kepada kata pemberi. Dan untuk yang berwarna biru di situ, cikgu warnakan biru di situ merujuk kepada kata sendi nama ataupun frasa sendi nama. Dan di situ dapatlah kita fahami bahawa adalah digunakan untuk kata sendi dan berada di hadapan kata sendi. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan antara kata pemberi ialah dan juga adalah ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks maklumat mengenai rancang kewangan keluarga dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk membaca maklumat mengenai rancang kewangan keluarga dengan sebutan dan intonasi yang betul. Encik Farid dan keluarga mula membuat perancangan kewangan tahunan. Mereka sedang merancangnya bersama-sama. Yang pertama, kita mesti menyediakan simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan sangat penting kerana keadaan ekonomi yang tidak menentu. Perkara yang memerlukan simpanan kecemasan ialah situasi kehilangan pekerjaan dan kos sara hidup yang makin tinggi. Kita juga mungkin memerlukannya untuk kejadian luar jangkaan. Dengan simpanan ini, kita telah bersedia lebih awal. Seterusnya, perkara yang kedua iaitu kita perlu membuat simpanan perbelanjaan tetap tahunan. Perbelanjaan tetap tahunan ialah perbelanjaan yang wajib ada pada setiap tahun. Perbelanjaan tersebut adalah seperti memperbaharui cukai, jalan kenderaan dan perbelanjaan musim perayaan. Kita boleh membuat persediaan lebih awal untuk berbelanja pada musim perayaan yang akan datang. Seterusnya, maklumat yang ketiga iaitu kita harus meningkatkan simpanan percutian. Pada tahun akan datang, ayah ingin membawa keluarga kita melancong ke beberapa tempat yang amat menarik. Melancong dengan keluarga sungguh menyeronokkan. Kita dapat melihat alam yang indah nian. Namun begitu, kosnya adalah terlalu mahal. Kita patut ke tempat yang masih belum kita teroka dalam negara. Seterusnya, maklumat yang keempat berkaitan kita patut membuat simpanan perbelanjaan persekolahan. Pada setiap awal tahun, kita memerlukan perbelanjaan yang banyak. Kelengkapan persekolahan yang dibeli pakaian seragam, alat tulis dan buku. Kelengkapan persekolahan ini untuk kemudahan anak-anak belajar. Oleh itu, simpanan ini penting bagi yang merancang perbelanjaan. Baiklah murid-murid, untuk maklumat yang keempat ini kita akan bincangkan dengan lebih terperinci bagi menjelaskan penggunaan kata bantu, kata pemberi dan juga kata penguat ke dalam perenggan bagi maklumat yang keempat ini. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam kata pemberi, kata penguat dan kata bantu yang terdapat dalam teks maklumat mengenai rancang kewangan keluarga. Baiklah murid-murid, kita lihat ayat yang pertama di atas itu, iaitu Encik Farid dan keluarga mula membuat perancangan kewangan tahunan. Mereka sedang merancangnya bersama-sama.
Dalam ayat tersebut, ada penggunaan perkataan yang diwarnakan dengan warna biru iaitu mula. Mula merujuk kepada kata bantu aspek. Seterusnya sedang. Sedang merujuk kepada kata bantu aspek. Seterusnya kita mesti menyediakan simpanan kecemasan. Maklumat yang pertama ini iaitu ada penggunaan mesti. Mesti merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya kita lihat dalam perenggan bagi maklumat yang pertama iaitu simpanan kecemasan sangat penting. Lihat di situ sangat. Sangat merujuk kepada kata penguat bebas. Seperti yang Cikgu Afan jelaskan tadi, kata penguat bebas ada 3 iaitu sangat, amat dan sungguh. Mudahkan murid-murid. Seterusnya ialah. Lihat di situ ialah merujuk kepada kata pemeri. Seterusnya makin. Makin merujuk kepada kata penguat hadapan. Seterusnya kita juga mungkin memerlukannya. Mungkin di sini merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya, kita telah bersedia lebih awal iaitu dalam ayat yang terakhir di situ ada penggunaan telah. Telah merujuk kepada kata bantu aspek. Seterusnya kita beralih kepada maklumat yang kedua iaitu kita perlu membuat simpanan perbelanjaan tetap tahunan. Lihat di situ ada penggunaan perkataan perlu. Perlu merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya kita lihat ialah. Ialah di sini merujuk kepada kata pemeri. Seterusnya adalah. Adalah juga merujuk kepada kata pemeri. Seterusnya kita boleh membuat. Lihat di situ boleh yang telah Cikgu Afan bulatkan dengan bulatan berwarna biru iaitu boleh merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya yang di bawah itu akan datang. Akan di situ merujuk kepada kata bantu aspek. Diharapkan murid-murid dapatlah mengenal pasti penggunaan kata pemeri, kata penguat dan kata bantu bagi maklumat yang pertama dan juga maklumat yang kedua. Seterusnya kita beralih kepada perenggan bagi maklumat yang ketiga dan juga maklumat yang keempat. Oleh itu kita lihat maklumat yang ketiga terlebih dahulu iaitu adanya perkataan harus. Jadi situ Cikgu Afan telah pun membulatkan perkataan harus dengan bulatan berwarna biru. Jadi harus merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya, pada tahun akan datang, akan di situ yang telah dibulatkan dengan bulatan berwarna biru merujuk kepada kata bantu aspek. Seterusnya, ayah ingin membawa keluarga. Ingin di sini merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya, amat menarik. Amat yang telah dibulatkan dengan bulatan berwarna merah itu merujuk kepada kata penguat. Kata penguat apa di sini? Ya, kata penguat bebas iaitu sangat amat sungguh. Seterusnya, di bawahnya itu juga merujuk kepada perkataannya sungguh iaitu kata penguat bebas. Jadi, di sini sangat amat sungguh merujuk kepada kata penguat bebas. Seterusnya, kita dapat melihat. Lihat di situ, dapat. Dapat merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya, indah nian. Nian yang telah dibulatkan dengan bulatan berwarna merah merujuk kepada kata penguat belakang. Seterusnya, adalah. Lihat di situ, adalah merujuk kepada kata pemeri. Seterusnya, terlalu. Lihat di situ, terlalu di sini merujuk kepada kata penguat hadapan. Seterusnya, kita patut ke tempat. Lihat di situ patut. Patut merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya, masih belum. Lihat di situ,
masih merujuk kepada kata bantu aspek. Seterusnya, belum juga merujuk kepada kata bantu aspek. Seterusnya kita beralih kepada maklumat yang keempat. Di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk melengkapkan perenggan bagi maklumat yang keempat dengan menggunakan kata pemberi, kata penguat dan kata bantu yang sesuai. Oleh itu kita lihat bersama-sama ya. Kita patut membuat simpanan. Patut yang telah dibulatkan dengan bulatan berwarna biru di sini merujuk kepada kata bantu ragam. Seterusnya, pada setiap awal tahun kita jadi di sini Cikgu Afan telah pun menggunakan kata penguat. Kata penguat apa di situ? Ya, kata penguat bebas. Kita sangat memerlukan. Jadi, murid boleh pilih tak penggunaan kata penguat bebas yang lain seperti amat dan sungguh. Jadi di sini yang paling sesuai sangat ataupun amat. Seterusnya, kelengkapan persekolahan yang jadi perlu. Jadi Cikgu Afan telah pun menggunakan kata bantu ragam iaitu perlu. Dibeli, jadi ialah pakaian seragam. Ialah merujuk kepada kata pemberi dan selepas penggunaan kata pemberi ialah mestilah disambut dengan penggunaan apa murid-murid? Ya, penggunaan kata nama. Mudahkan murid-murid iaitu kata namanya pakaian seragam. Seterusnya, kelengkapan persekolahan ini jadi ada untuk di situ. Jadi jawapannya ialah adalah untuk. Jadi adalah merujuk kepada kata pemberi. Jadi di sini untuk merujuk kepada kata sendi. Jadi tak boleh gunakan ialah. Ingat ya murid-murid. Seterusnya, oleh itu simpanan ini amat penting. Jadi, Cikgu Afan menggunakan kata penguat bebas. Jadi, murid boleh tak menggunakan kata penguat bebas yang lain seperti sangat ataupun sungguh. Ya, boleh. Sangat penting, sungguh penting pun boleh diterima. Ya. Seterusnya, sekali bagi. Jadi, Cikgu Afan menggunakan penggunaan kata penguat belakang iaitu sekali. Bagi yang apa di situ? Yang mahu merancang perbelanjaan. Mahu merujuk kepada kata bantu ragam. Mudahkan murid-murid. Diharapkan murid-murid memahami penggunaan kata pemberi, kata penguat dan juga kata bantu dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita mencatat kata penguat, kata pemberi atau kata bantu yang sesuai pada tempat kosong berdasarkan perenggan mengenai rancang kewangan keluarga di sebelah ini. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu melengkapkan perenggan seperti yang murid dapat lihat di sini dengan menggunakan kata penguat, kata pemberi atau kata bantu yang sesuai yang telah Cikgu Afan sediakan di atas itu. Jadi, murid perlu melengkapkannya dengan perkataan tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.